Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Syukri dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Di saya akan menerangkan tentang spesifik falsified sistem dan juga penggunaan dia dalam kehidupan kita seharian. Okey, apa yang menyebabkan spesifik falsified system ni dipanggil sebagai falsified system. So dia menggunakan salah satu sebab dia menggunakan fuzzy logic lah. So fuzzy logic ni dia boleh memberikan pengguna jawapan yang berada di tengah-tengah. Contoh dia seperti kalau panas, kalau kita menggunakan boolean logic, boolean logic ni adalah logik yang logik lama yang digunakan. So boolean logic dia hanya boleh mengeluarkan jawapan kosong atau satu, iaitu panas atau sejuk. Tapi macam mana kalau kita nak benda tu swap? Adakah boolean logic boleh dapat benda tu? Boleh, tapi agak susah lah. Dia perlu melalui banyak stage. So apa yang fuzzy logic ni buat, dia memberikan pengguna lebih banyak pilihan untuk keputusan akhir. Contoh dia daripada memberikan 2, dia mungkin boleh berikan 3, sejuk, suam atau panas, seperti gambar contoh yang saya akan tunjukkan ni. So seperti yang kita boleh lihat, sistem yang menggunakan fuzzy logic ni dilihat lebih fleksibel daripada sistem menggunakan boolean logic. So seperti yang contoh tadi tunjuk, boolean logic hanya boleh menghasilkan 2 pilihan ataupun 2 jenis decision, iaitu sejuk atau panas, di mana kalau kita boleh lihat fuzzy logic dia boleh menghasilkan 3 pilihan jawapan, iaitu suam, panas atau sejuk. So di situ developer ataupun ni lihat fuzzy logic ni sebagai satu logik yang lebih sesuai digunakan dalam sistem-sistem di mana decision perlu lebih fleksibel. So firstly, fuzzy logic ni pertamanya diperkenalkan oleh Lofty Elashkar-Zadeh di University of California dalam paper dia tahun 1965. Pada tahun 1973 dia menerangkan lagi bahawa sistem yang ataupun logik yang dia ingin bangunkan ni adalah logik yang berdasarkan linguistic variable. Seperti yang kita boleh lihat tadi, panas, sejuk, suap. So ini menyebabkan banyak teknologi muncul selepas teknologi baru dan juga yang lebih selamat muncul selepas penemuan beliau. So tanpa membuang masa lagi, kita akan tengok satu-satu apa yang telah dibangunkan oleh Lofty Elashkar-Zadeh ni dengan penemuan fuzzy logic. Okay, yang pertama adalah penggunaan falsified logic ni di dalam sistem pembreakan. So lebih kurang pada breaking system kerendaan. So pertama sekali, sistem ni firstly digunakan dalam kereta api lah, iaitu di Sendai Subway, di Nambuko Line di Jepun. So syarikat Hitachi diketuai oleh Seiji Yasunobu dan juga Shoji Miyamoto telah mendapati bahawa sistem fuzzy logic ni lebih berkesan untuk mengenalikan sebuah kereta api dari segi menambah kelajuan, memberhentikan kereta api dan juga membrake kereta api, sebab sistem ni dia mempunyai range. So AI dalam kereta api tu boleh menghasilkan satu apa yang kita boleh panggil sebagai satu decision yang bijak lah. Contoh dia seperti hampir manusia lah, sebab contoh bila kita tengok benda tu dari dekat, kita mesti macam kita akan ada satu jarak tu di mana kita rasa benda tu tak selamat, kita akan berhenti. So samalah fuzzy logic ni, dia hampir dengan pemikiran manusia.
So seterusnya kita boleh lihat sekarang dalam kereta iaitu automatic braking system. So apa yang automatic braking system ni buat, dia meletakkan uh, uh, range-range tertentu di mana kereta tu akan brake mengikut mengikut keadaan semasa. So contoh dia, bila benda tu dah dekat, brake tu akan jadi kuat. Bila benda tu tengah-tengah, brake tu akan sederhana. Bila benda tu jauh, dia akan baru mula brake. So berbeza dengan sistem yang lama ataupun 01 di mana benda tu dah dekat baru dia nak brake. So benda tu boleh menyebabkan accident lah kan. So takkanlah kita kat ni kereta betul kita nak macam tu baru nak brake. Macam brake tak payah brake lah, brake yang duduk sini lah kan. Brake yang anggang lah terus lah cerita-cerita kan. Tapi apa bila kita menggunakan sistem fuzzy logic ni, so fuzzy logic ni dia memberikan kita jarak masa. Jarak masa di mana bila kita sampai dekat sini, oh okey dah brake dah. Kan. So tu beza dia. So seterusnya seterusnya fuzzy logic ni juga digunakan dalam banyak penghasilan enjin. So seperti enjin kapal terbang, enjin kereta, enjin motor. So seperti kita lihat sekarang, banyak kerendaan menggunakan fuel injection instead of carburetor lah. So apa yang carburetor ni buat sebenarnya, carburetor ni dia pun menggunakan sistem logik juga. So apabila kita pulas minyak, dia akan menyebabkan motor tu berjalan. So bila kita satu, motor tu satu. So apa yang dia orang gunakan sekarang adalah dia orang tambahkan lagi banyak sistem dalam tu, seperti fuel injecting system. So fuel injecting system ni adalah sistem yang mengkaji enjin kita, di mana adakah enjin kita betul-betul sesuai untuk tahap minyak yang diberikan. Contoh dia, kalau kita pulas minyak kuat tapi enjin kita panas, so sistem tu dia akan menurunkan kita punya kadar pembakaran minyak kita. Dia akan menurunkan kita punya kadar hentaman piston kita sebab dia nak kurangkan friction, dan dia nak pelihara kita punya enjin lah daripada overheat kan. So sebab tu kita boleh tengok kereta-kereta yang tak silap saya dikeluarkan 1940, 1950-an gitu, kereta tu banyak yang macam overheat. So kita boleh tengok kereta-kereta Malaysia yang lama-lama, kita boleh tengok kereta ni berhenti jalan sebab apa? Sebab overheat. Tapi kenapa kereta baru tak macam tu? Sebab kereta baru dia orang dah pasang temperature, dia orang dah pasang temperature alert system, dia orang pasang macam-macam sistem yang menggunakan sistem fuzzy logic ni. So sistem fuzzy logic ni juga boleh digunakan dalam menghasilkan enjin yang lebih efisien, enjin yang lebih selamat digunakan, dan juga enjin yang lebih tahan lama. Okey, seterusnya kita akan lihat Waze. So banyak orang tak tahu Waze ni sebenarnya dia menggunakan sistem fuzzy logic lah. So fuzzy logic ni dia mengkaji beberapa variable sebelum dia mengeluarkan decision, ataupun dia adalah satu sistem yang kita boleh katakan terlibat dalam decision making. So apa yang dia buat adalah, contoh okey, kita ada dua route. Route A jauh, route B dekat. Tapi route A tak padat, route B ni padat. Route A jalan sempit tapi route B jalan luas. So kalau kita nak ambil mana? So untuk manusia biasa, kita akan gunakan logik average human kita akan cakap, oh jalan yang dekat lagi cepat kan. Tapi bila kita gunakan decision making, so apa yang fuzzy logic ni buat, dia mengambil semua variable yang ada. So seperti saya sebutkan tadi, ada 3 variable lah. So first, jarak jalan, kepadatan jalan, dan luas jalan. So dia akan ambil 3-3 ni dan dia akan gaji sebelum dia mengeluarkan satu decision di mana dia akan menjadangkan kita untuk ikut jalan mana. So kalau gunakan fuzzy logic ni, untuk yang saya tahu, dia akan ambil jalan A lah, sebab jalan A ni mungkin jalan dia panjang. Tetapi kalau kita compare, kalau kena potong belakang 10 kereta dengan pergi jalan satu-satu tu, saya rasa pergi jalan satu-satu tu mungkin cepat lagi kan. Tu saya lah, tapi saya rasa sistem fuzzy logic pun dia akan percaya saya juga. Sebab yalah, kita buka Waze pun kita boleh nampak benda ni kan. Contoh kita nak pergi daripada universiti kita ke Ceras, banyak jalan.
Tapi kadang-kadang bila kita pergi, kita rasa macam, aku tak pernah lalu pun jalan ni. Ni macam jalan jauh lah. Tapi bila kita tengok-tengok balik, oh rupanya jarak perjalanan dia walaupun jauh, tapi masa yang dia ambil lebih kurang daripada jalan yang kita selalu pergi. Sebab dia dah ambil kira semua variable yang dia tunjukkan tadi. So, daripada apa yang saya terangkan tadi, so saya nak cakap sebenarnya sistem fuzzy logic ni penting jugalah dalam kehidupan manusia kita sekarang. Banyak benda yang kita gunakan melibatkan sistem fuzzy logic ni. So, dan terakhir sekali, dalam pandemik COVID-19 ni, fuzzy logic ni banyak membantu dalam menyaring orang-orang yang didapati mengidap penyakit COVID-19 lah. Contoh dia macam apa yang kita tahu, COVID-19 ni dia boleh dikesan menggunakan body temperature lah. So bila kita gunakan body temperature yang lama, kita gunakan logik yang lama lah. So logik yang lama ni menggunakan binary system, kosong atau satu. So apa yang kita nak set kat kosong, apa yang kita nak set kat satu. Dan adakah jarak tu akan menyebabkan ataupun limit tu dia akan menyebabkan kita terlepas pandang benda lain. So tu bagi saya benda tu akan jadi. Contoh kalau kita set kat sini 35, kat sini kita set 37. 36 nak duduk mana? So adakah 36 tu akan terlepas? Walaupun 36 ni mungkin dikatakan sebagai orang kata body temperature lah kan. 36 ni, so 36 duduk mana? So adakah kita nak tak 36, kat ni kita tak 37. Kalau 36.5 nak jadi apa? So disebabkan itu fuzzy logic diperlukan dalam sistem ni. So fuzzy logic memberikan range yang lebih luas dan juga kita boleh detect lebih ramai orang yang mempunyai demam lah. Dekat airport, dekat tempat-tempat yang ramai. China ada gunakan sistem dalam surveillance system dia pun. So dia orang akan bagi kat rakyat dia orang satu tagging. So di mana dia boleh track semua tu. So dia boleh track perubahan temperature rakyat, orang-orang dia yang menggunakan, dia ada number yang dia berikan dan juga bila kamera detect muka dia, kamera akan beritahu. So daripada situ kerajaan boleh tahu lah siapa yang sakit, siapa yang tak sakit. So dalam masa-masa sakit ni kita janganlah keluar rumah sangat kan, jangan menyusahkan orang lain kan. Kalau hidup tak nak membantu, jangan menyusahkan kan. Duduk rumah, so elok. So Assalamualaikum, saya harap apa yang saya kongsi hari ni boleh memberikan sedikit maklumat lah kan. Okay. Assalamualaikum.